Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan. Video saya kali ini saya ingin berkongsi. Saya ada buat sikit kajian mengenai penyakit sering tak cukup duit. Kalau anda termasuk ataupun mengidap penyakit ni, setiap bulan nasi tak cukup duit je, bolehlah tengok video saya selanjutnya tentang kajian saya ini. Mudah-mudahan dalam kajian saya ini ada manfaat untuk rakan-rakan semua. Pertama sekali, kalau kita panggil dia penyakit, tentulah kita nak buat sikit kajian apa simptom dia, apa punca dia, mengenal pasti apa punca dia, apa jenis virus dia, apa jenis kuman dia. Dan kalau kita dah kenal pasti, insya-Allah dia lebih mudah untuk kita perbaiki. Jadi sama juga dengan penyakit sering tak cukup duit ni. Kita nak kaji apa punca dia, apa penyebab dia, apa virus dia yang menghinggapi rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang mempunyai penyakit sering tak cukup duit ni. Sebab penyakit tak cukup duit ini adalah saya tengok satu perkara yang sangat susah untuk diselesaikan. Ada orang berusaha bermati-matian, ada yang berusaha kadang-kadang sampai lanjut usia masih menghadapi masalah tak cukup duit, penyakit tak cukup duit ni. Kadang-kadang dah pencen, kena kerja semula. Jadi saya buat sedikit kajian, mudah-mudahan kajian ini ada manfaat untuk diri saya, ahli keluarga saya dan rakan-rakan yang mendengar dia. Perkara pertama yang kita nak tengok adalah apa simptom-simptom orang yang kena penyakit sering tak cukup duit. Biasanya ke mana kita belanjakan wang gaji kita, pendapatan kita, ke komisen kita, ke upah kita, kita lihat. Saya bahagikan perbelanjaan bulanan kita atau pembelanjaan harian kita apabila kita dapat gaji kepada 4 kategori. Dia ada keadaan pertama, keadaan kedua, keadaan ketiga, keadaan keempat. Dan kategori ini saya bahagikan kepada satu, dia ada 2 sifat. Satu sifat dia urgent ataupun satu perkara yang tak boleh tangguh, dan satu perkara lagi yang boleh tangguh. Dia tak urgent sangat. Kategori kedua, dia penting, sesuatu yang penting nak kena buat, dan satu lagi tak penting. Jadi kita tengok mana kita habiskan duit kita, duit gaji kita, ke mana kita belanjakan. Saya bagi contoh. Contoh satu perkara yang tak boleh tangguh, urgent dan penting, important. Kita tengok perkara pertama. Apa yang ada di kategori ini? Urgent and important. Yang benda yang tak boleh tangguh, benda penting. Contoh dia yang pertama, saya nak bagi contoh kita bayar duit sewa apabila nak kena halau. Kalau orang tu dah nak kena halau, rumah dah nak di-lock, waktu tu katalah dah tertunggak 2 bulan, 3 bulan ataupun 4 bulan, tuan rumah dah nak mengamuk, waktu tu tuan rumah kata kena bayar sekarang. Kalau tak bayar, saya lock rumah. Waktu tu dah jadi nak kena cari duit, nak kena dapatkan duit, tak boleh tangguh lagi dah. Dan itu adalah satu perkara penting. Memanglah penting, kalau tidak kita nak tidur mana satu family. Contoh seterusnya, bayar duit kereta yang dah nak kena tarik. Kalau rakan-rakan bawa kereta, na'udzubillah lah, orang lain lah. Tapi benda ni pernah kena dekat saya juga. Bawa kereta kena tahan, baru kita teringat memang kita dah tak bayar masuk 4 bulan. Itulah satu kereta yang ada untuk pergi kerja, tiba-tiba kena tahan. Orang yang tahan tunjukkan surat daripada bank, saya nak kena tarik kereta ni, 4 bulan tak bayar. Sebulan contohnya 500. Kalau 4 bulan 2,000. Dan biasanya orang tukang tarik tu nak tanya, nak tarik ke atau nak settle? Dia kata kalau nak settle bayar 2,000 tambah 400. Upah dia menarik 400 ke 500, saya pun tak tahulah. Dia kata 500. Kalau 500 campur 2,000 jadi 2,500. Kalau itulah kenderaan yang kita ada, dah tentu dia kena cari juga duit 2,500. Yang itu adalah satu perkara yang tak boleh tangguh dan sangat penting. Okey, kalau tidak habis kita patah kaki. Contoh seterusnya, bayar duit hospital waktu nak discharge. Baru masuk hospital, okey, hospital swasta lah contoh dia, dan waktu nak discharge, kita pula tak ada insurans, tak ada apa. Waktu nak discharge, tengok-tengok charge dia contoh 1,000 lebih ke 2,000 ke. Waktu tu nak cari duit 2,000 tadi tu adalah satu perkara yang tak boleh ditangguh dan sangat penting. Okey, apa lagi? Contoh yang duduk dalam kategori keadaan pertama ni. Beli barang dapur selepas isteri mengamuk. Isteri dah mengamuk, dah minta banyak kali, bang, beras habis, makanan habis kat rumah ni, minyak habis, gula habis. Dia kutuk-kutuk lagi dah, abang ni macam mana ketua keluarga. Waktu itu dah kita kena cari duit
duit juga. Contoh susu anak lah habis. Bang, susu anak habis. Pergilah cari. Takkan nak biar anak tak isap susu. Waktu tu, kita kena cari duit. Dapatkan duit untuk beli barang keperluan tadi. Tak boleh tangguh dan dia sangat penting. Contoh seterusnya. Bayar duit api yang dah nak kena potong. TNB dia dah hantar surat merah. Dia kata, tolong selesaikan dalam masa 3 hari. Ni duit api dah berapa bulan tak bayar. Tertunggak ada lagi dalam 2,500 contohnya. Kalau tak bayar dalam tempoh 7 hari, kami akan datang dan potong api. Waktu tu nak kena cari duit adalah satu perkara yang tak boleh tangguh dan dia sangat penting. Contoh seterusnya, bayar kredit kad, personal loan, pinjam duit pinjaman ataupun surat tuntutan income tax bila dah sampai surat ugutan. Bila dah sampai surat ugutan, surat mahkamah dan sebagainya, dia suruh bayar tak kira lah berapa jumlah yang diperlukan, jumlah minima ke apa ke, dia minta dan sampai surat ugutan, kita kena cari duit untuk selesaikan. Tak boleh tangguh dan ini sangat penting. Bayar duit setelah Ahlong simbah cat merah. Ini satu lagi contoh. Siapa yang meminjam-minjam dekat Ahlong, kalau dia dah sampai simbah cat, dia akan jadi satu perkara yang kita sendiri akan jadi takut. Waktu tu untuk cari duit, bayar duit Ahlong adalah satu perkara yang tak boleh tangguh dan dia sangat penting. Penting untuk keselamatan diri dan keluarga. Bayar duit bila kawan mengamuk depan rumah. Ini satu lagi. Kawan tu dah lah bagi pinjam. Dia minta banyak kali. Kita pula mengelak sana, mengelak sini. Mula-mula nak pinjam, janji manisku keluar. Sebulan nak bayar lah, 2 bulan nak bayar lah, 3 bulan nak bayar lah. Ada yang janji nak bayar tiap-tiap bulan lah. Lepas itu, kawan yang bagi pinjam tu, satu hari dia pula terdesak. Dia minta dengan kita. Mula-mula, kita kata tunggu dulu. Lepas tu dia telefon. Kita pun janjilah. Dan kita mula bagi alasan. Lalas kita tak nak jawab dia punya telefon. Jumpa dia, kita lari. Lalas kawan tu, dia dah bengang sangat. Dia mengamuk depan rumah. Dia nak minta duit. Waktu tu, rasanya dah tak boleh tangguh lagi dah. Dah tak boleh nak elak, tak boleh nak tangguh. Dan itu adalah perkara penting yang kita kena cari duit untuk selesaikan. Contoh yang terakhir yang saya boleh bagi dekat sini, duit disediakan untuk membaiki kereta rosak. Contohnya kerana aksiden lah. Dan kita pula ada satu je lah kereta tu. Tak pasal-pasal balik rumah terlanggar sana, terlanggar sini. Mengantuk ke, aksiden ke, langgar orang pula ke. Dan kereta tak boleh jalan, bumper depan termasuk sampai tayar tak boleh nak pusing. Itulah satu kenderaan yang nak dibawa untuk pergi kerja. Nak pergi kerja pula tak ada pengangkutan awam, tak ada siapa nak ditumpang. Itulah satu kenderaan. Nak kita kena cari duit. Tak boleh tangguh lagi untuk baiki kereta tersebut kerana ia tak boleh tangguh, ia urgent dan ia sangat penting. Itu beberapa contoh keadaan pertama yang kita kena keluarkan duit kerana ia termasuk dalam perkara yang tak boleh tangguh dan sangat penting. Kalau siapa-siapa pernah merasai yang ini atau sedang menghadapi yang ini, maksudnya anda tengah duduk dalam keadaan pertama, urgent and important. Urgent, important adalah satu perkara yang tak seronok, tuan-tuan. Kita tengok keadaan ketiga. Kita tinggalkan dulu keadaan kedua. Keadaan ketiga di mana kita menghabiskan duit, dia adalah tak boleh tangguh, urgent, tapi dia tak penting. Sebenarnya dia tak penting. Saya bagi contoh keadaan dia. Bagaimana kita menghabiskan duit di dalam keadaan yang ketiga ini. Beli mainan bila anak mengamuk. Anak mengamuk dekat kedai mainan. Nak pistol, nak pistol, nak pistol. Mengamuk-ngamuk, kita pula tak reti nak kontrol, tak reti nak marah. Kita jengkir-jengkir mata pun, kita marah pun dia tak nak berhenti juga. Dia mengamuk sakan. Lalas kena belikan. Kita kena gunakan duit yang kita ada. Kita kena keluarkan duit poket. Kita kena keluarkan duit gaji yang baru dapat. Kena belikan. Cumanya masalahnya dekat rumah tu dah ada 57 batang pistol. 57, 60 pistol mainan dah ada. Tapi ni anak jenis nampak pistol nak beli. Pistol nak beli. Kita pun belikan. Itu adalah perkara yang urgent tetapi tak penting. Contoh seterusnya untuk keadaan ketiga ini. Beli hadiah yang berlebihan untuk birthday ke, anniversary ke, wedding yang dah nak hampir. Ni birthday, orang rumah dah nak dekat. Kita pula nak tunjuk sayang dekat
orang rumah ke, mak ua ke, pak ua ke. Kita ni tak berapa ada duit. Tak berapa ada duit, tapi sampai birthday, hadiah tu saya rasa penting. Tapi beli hadiah yang berlebihan, yang mahal ke, dah tahu tak ada duit, belilah yang biasa-biasa. Tapi itu salah satu contoh di mana kita menghabiskan duit. Anniversary macam tu. Anniversary pun kita buat, belikan hadiah. Belikan hadiah untuk pasangan. Tapi janganlah dah tahu duit pun para-para hidung, beli sanggup bergolok bergadai, guna kredit kad dan sebagainya. Sanggup berhutang untuk beli hadiah yang mahal untuk anniversary. Satu lagi contoh, wedding. Belikan hadiah untuk wedding sahabat ke, adik-beradik ke, saudara mara ke. Wedding tu tinggal beberapa hari lagi. Duit kita tahu memang tak cukup, tapi kita sanggup bergolok bergadai, berhutang dan sebagainya. Okey, hutang kredit kad dan sebagainya untuk belikan hadiah yang mahal-mahal, yang berlebih-lebihan. Itu masuk kategori urgent but not important. Dia memang tak boleh tangguh. Dah wedding dia dah nak dekat, tapi sebenarnya yang berlebih-lebihan itu tidak penting, tuan-tuan. Okey, tetapi di situlah salah satu kenapa kita habis duit. Contoh tersalah beli barang yang urgent. Contohnya kita sakit kepala, sakit sangat kepala, suruh siapa-siapa pergi beli ubat, kita ambil duit poket kita, bagi kat dia, tolong belikan ubat. Dia beli, terbeli ubat cacing. Okey, tersalah belilah ubat cacing. Sakit kepala, kita sakit kepala. Okey, kita pesan dia tolong pergi kedai, nak ambil duit, belikan Panadol. Balik-balik dia datang, nah Panadol. Kita kata ini Panadol pink untuk orang perempuan, datang period, bukan untuk sakit kepala. Oh iya ke? Nak pulangkan balik dah tak boleh, tuan-tuan. Itu adalah contoh-contoh kita menghabiskan duit pada satu yang perkara yang tak boleh tangguh, tapi dia tak penting. Dah tersalah beli jadi tak penting. Itu contoh yang is urgent but not important. Alright. Nah, ni contoh banyak berlaku pada orang-orang Muslim. Okey, bulan puasa, beli makanan. Sejam lagi nak buka puasa, pergi beli makanan. Urgent. Sejam lagi, pergilah pasar Ramadan. Nak makannya kita beli, tengok sana, sedap sini, sedap itu, sedap ini, sedap. Habis duit banyak. Ingat plan nak bawa 10-20 ringgit je cukup. Beli sana, beli sini, beli sana, beli sini, beli sana. Habis dekat 50-60 ringgit. Azan buka, makan sepinggan, lepas tu tersandar. Yang kita makan tu ada kot dalam 6 ringgit, 7 ringgit je. Yang selebihnya tu letak kat tepi, silap-silap malam nanti buang, esok buang, membazir, okey, basi dan sebagainya. Itu adalah perkara yang urgent tetapi tidak penting. Yang berlebihan tu tak penting. Itu contoh keadaan kita menghabiskan duit dalam keadaan ketiga. Okey, keadaan yang keempat, not urgent, maksudnya perkara yang boleh tangguh, not important, tak penting pun. Membeli barangan secara berlebihan. Mana yang berlebihan tu? Yang tak urgent lah. Yang macam tadi beli buka puasa tu urgent. Yang ini tak urgent. Kadang-kadang pergi supermarket, rancang nak beli 5 barang, tapi balik 50 barang. Yang mana berlebihan, tak penting waktu tu, membazir je, tuan-tuan. Makan secara berlebihan. Pergi restoran, bayar mahal-mahal, dah kenyang menyandar. Nak order lagi. Tak tahulah perut jenis apa pun tak tahu. Dah habis dah ni. Nanti nak rasa nak makan ni lah. Nak makan ni. Yang berlebihan tu, benda yang boleh tangguh sebenarnya, dan dia tak penting, tuan-tuan. Lebih kepada hawa nafsu je lah tu. Tetapi di situlah duit kita habis. Bercuti yang berlebihan. Kita nak melayan diri sendiri, nak melayan keluarga. Okey, sesekali masuk akal. Ataupun setahun sekali, ataupun setahun 2 kali bercuti. Tetapi kalau dah sebulan 2 kali, dah tak masuk akal. Baru balik, tiba-tiba orang kata, bang, jomlah kita berjalan. Jalan mana? Duit pun dah tak ada ni. Tapi boring lah duduk rumah. Yang baru minggu lepas kita balik dari Cameron ke, daripada Langkawi ke, tapi boring. Jomlah kita berjalan. Kali ni kita pergi mana? Genting Highland pula. Ada je perancangan. Yang berlebihan itu not urgent, not important, tuan-tuan. Ni ada lagi satu. Solek kereta, solek rumah, solek motor.
secara berlebih-lebihan. Benda yang tak urgent, tak penting, tapi rasa macam mau je. Bagus kalau ada. Seronok kalau ada. Rumah kita dah okey, dah complete. Bagus dah. Tiba-tiba tengok jiran sebelah pasang auto gate. Kita pun nak pasang auto gate. Orang sebelah pakai kereta biasa, kita pun pakai kereta biasa. Tiba-tiba dia tukar kereta lebih mahal. Kereta SUV. Saya bukan kenal sangat kereta. Dia tukar. Kita tak mau mengalah. Paksalah laki-laki dah lah tak cukup duit. Paksa juga beli. Pasal semata-mata nak bersaing dengan jiran sebelah. Ini benda boleh tangguh, benda tak penting tentang kereta. Kita dah ada kereta dah. Tetapi di sinilah sebahagiannya kita menghabiskan duit. Ni beli makeup, pakaian secara berlebih-lebihan. Tiap kali ada trend baru nak beli. Tiap kali ada beg baru nak beli. Beg dah ada. Duit pun kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Tapi disebabkan nafsu berlebihan ni dah ada, nak juga beli. Kadang-kadang dalam almari tu penuh dengan pakaian. Tak terpakai pun. Yang pakainya 4-5 helai je, 4-5 pasang. Tapi dalam tu ada 517 pasang dalam tu. Nak bagi kat orang sayang. Tapi berlambak-lambak lebih. Yang berlambak-lambak lebih tu adalah benda yang not urgent, not important. Tu hanya nafsu je. Jadi dekat sini, benda perkara yang membazir biasanya not urgent, not important. Benda membazir tu biasanya not urgent, not important. Tapi saja-saja nak buat. Inilah tempat-tempat yang kita menghabiskan duit kita. Dan kategori yang kedua. Kategori yang kedua, benda boleh tangguh. It's not urgent, but super important. Contoh dia, menyimpan sebahagian duit gaji. Dapat gaji, kita simpan. Dapat gaji, kita simpan 10%, 20% dan sebagainya. EPF, EF lah. Yang ni kita simpan asing pula. Menyimpan, menabung ke. Daripada duit pendapatan kita, duit komisen kita, duit upah kita. Menyimpan itu benda tak urgent, tapi dia penting. Kalau tanya menyimpan tu penting tak, semua orang kata dia penting. Yang kedua, contoh yang saya boleh bagi, memberi ibu bapa duit setiap bulan. Memberi ibu bapa duit setiap bulan. Dia tak urgent. Mak bapak pun tak pernah minta. Dia tak pernah mengenakan apa-apa bayaran upah untuk memelihara kita dan membesarkan kita. Jadi, pada setengah orang dia bagi setiap bulan duit. Dia adalah perkara yang not urgent but important. Membeli bekalan barang dapur yang cukup. Ini contoh lagi. Beli ekstra untuk cukup 1 bulan, contoh dia. Kita boleh tangguh perancangan tersebut. Nanti bila nak habis baru belilah. Tapi kalau kita nak buat plan untuk 1 bulan, terus beli yang cukup, benda tu tak urgent. Ada lagi pun, tapi kita sendiri tahu dia important, dia penting. Membayar semua loan on time. Kita menjaga semua loan installment bayar on time. Maksudnya tak ada tertunggak. Jadi membayar loan ke installment ke pinjaman ni, it's not urgent. Nak menjaga dia bayar setiap bulan cantik je, tak ada tertunggak, it's not urgent. Tapi dia penting tak? Penting. Lepas tu bayar advance installment. Dia tak urgent. Tadi kita dah jaga semua bayar cantik je. Dia selagi orang tak minta, dia tak urgent lah tuan-tuan. Tak kena surat blacklist ke, surat ugutan, dia tak urgent. Nak bayar cantik, tak ada tertunggak, tak urgent. Bagus kalau ada. Lepas tu bayar advance kereta. Kita dah bayar cantik. Kita buat perancangan. Kali ni dapat duit, aku nak bayar advance. Maksudnya advance bulan ke 2 bulan ke depan. Kalau setiap bulan bayar kereta katalah 600, cantik pembayaran real time, on time, okay? Tak ada tertunggak. Dan bulan ni kita merancang, dapat duit aku nak bayar, bukan 500, aku nak bayar 1000. Jadi advance 1 bulan. Perancangan itu, duit itu boleh ditangguhkan. Okay? Kalau tak cukup, tangguh je lah. Tengok ada benda-benda yang berlaku, kita tangguhkan. Tapi adakah benda tu penting? Memanglah penting. Kalau kita dapat bayar advance cantik, kan senang hidup kita. Tak ada mikir nak kena tarik dan sebagainya. Contoh seterusnya, untuk keadaan yang kedua ini. Menyediakan tabung yang cukup untuk pendidikan anak-anak, bercuti dan sebagainya. Dekat rumah kita buat satu tabung contoh. Kita plan. Dapat gaji ni, bulan ni aku nak ambil duit tu masuk dalam tabung. Sebulan 100 untuk pendidikan anak-anak, contoh dia. Bercuti pun sebulan RM50, kata kan.
Ikutlah perancangan masing-masing. Kalau rasa untuk tabung pendidikan nak letak 200, letak. Untuk jalan-jalan RM100, contoh dia. Jadi duit gaji kita dapat, kita merancang untuk itu. Adakah dia urgent? Dia tak urgent. Adakah dia penting? Semua orang akan fikir dia penting. Ni pendidikan anak-anak. Dan satu lagi, tabung untuk cuti-cuti Malaysia. Dia not urgent. Dan kita pun fikir kalau ada duit lebih aku akan masuk. Selesaikan yang lain dulu, yang penting dulu. Katalah bulan tu kena bayar duit api yang dah nak kena potong berapa ribu. Settlekan tu dulu. Itu urgent dan important. Okay, yang ini not urgent but important. Satu lagi contoh dia, kita ada satu tabung untuk emergency dan untuk bersedekah. Tabung ni kita buat satu emergency, apa-apa berlaku dalam keluarga, okey, sebulan aku nak masukkan RM100. Apa-apa berlaku, guna duit ini. Ada anak sakit ke, masuk hospital ke, pergi klinik ke, ambil duit ni. Dan sesekali aku nak bersedekah, aku pun ambil duit ini. Nak bersedekah kat jiran ke, fakir miskin ke, anak yatim ke, aku nak ambil daripada duit ini. Itulah perancangan dia. Adakah benda ini urgent? It's not urgent. Adakah important? I think that one is damn important. Okey, ada sangat-sangat penting. Senang cerita, saya nak beritahu keadaan nombor 2 ini, ataupun saya panggil quadrant number 2, perkara yang not urgent, boleh tangguh, tetapi dia penting, adalah satu perkara ataupun satu tindakan ataupun satu perancangan ataupun satu bajet yang sering kita angan-angankan untuk lakukan sekiranya kita ada duit banyak. Kita terbayang kalau kita duit banyak, nak menyimpan lah sebahagian daripada duit, nak bagi mak bapak lah setiap bulan. Kita nak beli bekalan barang dapur yang cukup, bayar semua on a real time. Lepas tu nak setengah installment nak bayar advance. Ada tabung yang cukup untuk pendidikan anak-anak, ada tabung emergency, ada duit nak bersedekah. Itu adalah semua perkara yang kita angan-angankan sekiranya kita banyak duit. Biasanya yang kita angan-angankan itulah yang duduk di dalam keadaan nombor 2 ini. Ini adalah kemana duit yang dihabiskan. Kebanyakan kita menghabiskan duit. Sesiapa yang mengidap penyakit sering tak cukup duit, biasanya dia terkena perkara-perkara yang di keadaan pertama ini. Siapa yang sering tak cukup duit, biasanya dia terkena penyakit virus salah satu dalam ni. Kalau kereta dia nak kena tarik, dia terpaksa kelang kabut untuk mencari duit sebab itu dah ada urgent dan important. Dia dah terkena penyakit. Penyakit ni, penyakit masalah kewangan, penyakit tak cukup duit. Siapa yang duduk dalam keadaan pertama ini, kalau rakan-rakan tengok, siapa yang dapat buat sebahagian besar daripada keadaan nombor 2 ni, kebiasaannya keadaan nombor 1 ini akan mengecil. Kalau orang yang kena dekat sini, penyakit ni, biasanya yang dekat nombor 2 ni akan jadi kecil. Kalau hidup dia kejap-kejap kena nombor 1, kejap-kejap kena nombor 2, kejap-kejap kena nombor 3 ni, kejap-kejap kena nombor 4 ni, kejap kena nombor 1, nombor 2. Duduk dalam keadaan pertama ini adalah simptom ataupun keadaan orang yang terkena penyakit sering tak cukup duit. Tetapi kalau rakan-rakan tengok apa yang saya cerita ini, sebahagian besarnya duduk dalam keadaan nombor 2. Ini menyimpan sebahagian duit gaji. Saya dah buat dah ni. Memberi ibu bapa duit setiap bulan, saya pun buat. Membeli bekalan barang dapur yang cukup, saya pun okey yang ni. Membayar semua loan, installment ke apa on time, maksudnya tak ada tertunggak, yang ini pun saya okey. Bayar advance installment, ada juga buat, jarang-jarang lah. Okey. Tapi kereta saya pun setakat hari ni dah 2 bulan terlebih bayar. Rumah saya dah sebulan terlebih bayar. Siapa yang duduk dalam keadaan ini, siapa yang besar di dalam keadaan kedua ini, kebiasaannya keadaan pertama ini sangat kecil, tuan-tuan. Sebab itu saya letak warna hijau. Hijau ini nampak tenang mata. Kehidupan dia tenang. Maka dengan itu, dengarkan hati-hati. Dengarkan dengan penuh teliti kesimpulan yang saya nak perkatakan di sini. Barang siapa yang melakukan keadaan 2, secara automatik keadaan pertama akan mengecil. Sesiapa yang tidak melakukan keadaan nombor 2, secara automatik keadaan pertama, ketiga dan keempat akan membesar. Saya ulang lagi sekali ya.
Sebab ini sangat penting. Sesiapa yang melakukan keadaan kedua, secara automatik keadaan satu akan beransur-ansur mengecil. Dan sekiranya kita gagal melakukan keadaan kedua, secara perlahan-lahan keadaan satu akan membesar. Sekiranya anda faham apa yang saya terangkan sini, dah tak ada isu lagi lah. Saya tak boleh buat keadaan kedua disebabkan keadaan satu saya besar. Dia tak jadi macam tu. Sebenarnya keadaan satu saya besar disebabkan saya tidak melakukan keadaan nombor dua. Itulah puncanya. Kenapa ramai di luar sana rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita terperangkap di dalam kehidupan, terutamanya keadaan satu ini. Ini adalah keadaan yang sangat tidak selesa. Ataupun untuk memudahkan rakan-rakan lebih faham, saya nak beritahu ramai di luar sana beritahu saya sakit menyebabkan saya tak boleh makan ubat. Bagi saya kenyataan tu sangat tak kena. Sepatutnya mereka kena kata saya sakit disebabkan saya tak makan ubat. Tetapi mereka mengatakan saya sakit menyebabkan saya tak boleh makan ubat. Hari ini saya nak membetulkan statement tersebut. Rakan-rakan sakit disebabkan tak makan ubat. Bukannya rakan-rakan sakit menyebabkan tak boleh makan ubat. Salah tu. Ingat ya. Saya tersangkut di dalam keadaan pertama menyebabkan tak boleh melakukan keadaan kedua. Tidak. Yang sebenarnya disebabkan rakan-rakan tak melakukan keadaan kedua menyebabkan rakan-rakan sakit dan tersangkut di dalam keadaan pertama. Jadi rakan-rakan suka ke tak suka ke, kena belajar mula melakukan satu persatu yang duduk di dalam keadaan kedua. Kalau sini dah kosong, kena buat satu-satu. Nak buat semua mungkin tak mampu, tapi belajar buat satu persatu. Saya ingatkan lagi sekali, kalau nak tahu keadaan kedua adalah perkara-perkara yang kita angan-angankan untuk lakukan sekiranya kita banyak duit. Itu adalah keadaan nombor dua. Tapi sebenarnya keadaan itu terbalik. Yang sebenarnya, sekiranya rakan-rakan mula melakukan keadaan nombor dua, insya-Allah lama-lama rakan-rakan mula berduit. Saya ulang Kalau rakan-rakan melakukan keadaan di nombor dua ini, lama-kelamaan kehidupan rakan-rakan mula berduit. Mula memiliki duit yang banyak. Mula kehidupan tanpa tekanan. Sebabnya keadaan nombor satu akan mengecil. Dan satu hari nanti, insya-Allah dia akan hilang terus. Yang ada hanya penuh dengan keadaan nombor dua. Saya harap video ini dapat membantu kefahaman kita tentang cara pengurusan keuangan. Cara kita nak keluar daripada masalah tak cukup duit. Semoga video ini memberi manfaat kepada saya, keluarga saya dan sahabat-sahabat yang mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.